Haji Wak dari Wak Saiman. Kiri Dari saya didampingi oleh dua Wak. Wak sebelah kiri, Wak Kerang. Wak Kerang. Tidak merendahkan nama Wak. InsyaAllah. Wak Saiman datang bersama dengan isteri dari jauh, masih si Saudara Otai, Saudara Raza, saudara pengurusi majlis pada malam ini, boy kita Fadli nak disebutkan satu persatu mungkin habis masa dan sebagainya, tapi jauh lebih penting dalam pertemuan kita kepada Francis juga, jauh lebih penting dalam pertemuan kita setelah kita beribadah selama 30 hari ataupun 29 hari melalui satu rintangan yang sangat panjang sampai Allah sebut dalam Al-Quran 183 sehingga 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan hingga akhir ayat itu Allah memanggil orang beriman, wahai orang beriman, berpuasa. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada mereka sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu beroleh takwa. Dan pada malam ini pertemuan kita sejak berlakunya COVID-19 ini, kita berdepan dengan pelbagai halangan untuk bertemu secara fizikal. Dan ini buat dua kalinya kita boleh bertemu, bersembang, boleh berpeluh, ya, boleh berdekatan begini, ya Wak. Ya Wak. Ya. Dan ini satu hal yang sangat penting di saat kita pernah tak boleh salam. Tak boleh salam, setenyum, salam letak. Sebenarnya salam letak di sini ni, saya macam duduk di Syria. Itu amalan orang Perancis. Orang Perancis memang dia letak di sini. Tapi tak salah. Tapi yang saya nak katakan pada malam ini adalah setelah 30 hari kita melalui proses yang sangat panjang supaya kita mencapai satu tahap sebagai orang Muslim mukmin, iaitu kita bertakwa. Dan satu daripada ciri-ciri orang bertakwa itu adalah apabila dia terlibat dengan kehidupan, apakah dia personal, apakah dia kehidupan sebagai berumah tangga ataupun dia menjadi pemimpin, dia akan menjaga sungguh-sungguh. Sebab takwa itu adalah ciri-ciri bagaimana orang itu berhati-hati, seperti orang berjalan di waktu malam, berhati-hati. Jadi tuan-tuan, oleh kerana malam ini saya diminta oleh bercakap tentang apa yang terjadi di Tambun, saya ingin berterus terang, Wak. Ya. Saya tak pernah sejak saya faham politik tu bagaimana. Selama sejak 1998 saya cerita sikit. Mula dengan di Batu, di Sentul, sebelum Tian Chua. Dan adalah proses-proses itu. Tetapi tidaklah setelah saya menyatakan nama saya, menawarkan diri saya untuk menjadi calon di cabang Tambun ini, satu demi satu saya mula melihat corak kempen yang tak terfikir bahawa kalau benarlah reformasi ini berjalan dengan baik, difahami dengan baik, dihayati betul-betul, takkanlah buat video. Ada video-video yang mereka buat, mereka kata saya ni pengedar dadah. Pengedar dadah. Tapi dia tak sebut nama. Kemudian pecah rumah. Pecah rumah pun ada.
Jadi saya kata, saya mula berfikir balik ini, apakah akibat daripada reformasi yang tidak settle, tak beres? Sepatutnya kita lawangkan reformasi yang sangat suci, sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Surah Hud, saya lalu ungkapkan ini. Surah Hud Allah sebut tentang Islam. Illal islah mastata'tu. Sampaikan disebut perkataan itu dalam Al-Quran. Maknanya melakukan perubahan itu adalah dikehendaki oleh Tuhan. Tiba-tiba ada pula, bila kita berdepan dengan politik, mula timbul. Betul, ada seorang hamba Allah pula pergi ke SPRM, buat laporan pula, kata saya menggunakan dana ratusan ribu daripada dana-dana bantuan kemanusiaan ini untuk kempen saya. Saya pun cakap dengan kawan-kawan, kalaulah kita ni dapat ratusan ribu, tak kalah kempen kedai mama. Minum pun totonglah, maknanya sikit seorang. Kalau order orang tua, bukan order seorang sepinggan, sebab saya tahu kalau order seorang sepinggan lingkup botak. Saya kata tak apa, kita buat order kalau 8 orang kita order 3 orang ya. So memang betul cukup. Saya kata insya-Allah cukup. Dapat dah selamat lah. Tapi selamat-selamat pun 50, 60, 100 itu siap-siap lah dalam poket. Bukan soal itu. Jadi saya dapat lihat bagaimana kalau betul-betul reformasi ini difahami dengan baik oleh pejuang-pejuang reformasi, oleh ahli-ahli parti, mereka tak akan buat kerja-kerja yang macam ini. Jadi tuan-tuan, saya tak mau tuduh siapa-siapa. Cuma saya dah bagi amaran kepada yang kedua tu lah. Sebab video pertama dia tak tulis siapa yang buat. Tapi yang kedua tu dia buat laporan SPRM, maknanya dia mengaku. Dan saya pun heran, macam mana pula laporan SPRM boleh disampaikan kepada media? Biasanya laporan SPRM rahsia, tak payah cerita. Ini elok pula dalam media. Dipanggilnya Sinar keluar, kemudian utusan Malaysia pun keluar. Cuma berita Sinar dia dah telefon saya balik. Wartawan tu telefon balik untuk konfirmasi, dan saya dapat menafikan. Tetapi yang utusan tak dinafikan. Memang dia tak call balik. Tuan-tuan bayangkan, pagi itu berlakulah satu pergolakan. Ini internal kata ni. Cik Mus, macam mana ni? Pak Mus, ada yang kata Pak Mus, ada Cik Mus kan. Pak Mus macam mana ni? Ada yang dah left group. Udah left group. Maknanya masyarakat kita ni masih lagi boleh terpancing dengan video-video yang tak jelas. Saya mula terbayang bagaimana tahun 1998 apabila berita Anwar Ibrahim itu diangkat saban hari, saban waktu, siang malam oleh media-media ketika itu, sampaikan sebahagian rakyat ni benci kepada Anwar. Tuan-tuan, maknanya sekarang yang modal-modal seperti itu tu udah sepertinya nak diambil pula oleh puak-puak kita ni. Ini satu kemalangan juga, satu yang sangat menyedihkan. Jadi tuan-tuan, saya bagi tempoh 24 jam dan saya tanya dengan lawyer, saya kata macam mana keadaan ini. Dia kata tak apa, bagi 24 jam. Dan ini kalau dia tak mau minta maaf dan mau tarik balik laporan tersebut, kita boleh ambil tindakan. Dan kalau tak ada, besok kita mungkin minta lawyer hantar surat saman. Kadang-kadang kita rasa sedih pula. Sebab macam mana kita nak saman kepada orang yang kita pernah cakap dengan dia kan? Kita rasa macam tak sampai hati. Tapi tak ada kawan-kawan kata, yang tambah kawan-kawan penyokong kita yang buat kerja ni, dia pun kata macam mana boleh buat macam ni? Kena buat tindakan juga, kalau tidak nama kita rosak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berdepan dengan keadaan ini, dan cuma saya kata tak apa, kita ikut saja apa yang berlaku. Cuma saya hubungi juga dengan JPP, dan JPP menjanjikan katanya adalah tindakan. Saya pun tak tahulah bila tindakan tersebut. Dan nampaknya media keadilan pun ambil juga, alhamdulillah.
Dan saya tetap pada malam ini saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau katakan tak ada tempat-tempat lain, ya, tak ada tempat-tempat lain di waktu yang sama teman-teman reformis ini buat kerja-kerja ataupun masuk dalam pemilihan, mari kita datang ramai-ramai ke Tambun, tengok macam mana gelagat mereka ni. Sebahagian mereka ni anak-anak muda yang saban hari kita pun tak faham mereka ini masuk dalam golongan mana. Saya punya pembacaan, mereka ni macam gangsters. Jadi kalau kita tak hentikan yang begini dalam parti kita, saya bimbang kita ni akan berdepan dengan masalah yang lebih jauh PRU 15. Dan kalau mereka jadi pemimpin pun buat apa? Buat apa kita ada pemimpin yang datangnya daripada kelompok-kelompok yang gangster ni? Nak bela apa? Tanya orang sana, tak ada, tak kenal pun. Baru ini kena pecah kereta. Ini saya tak payah sebut nama. Kena pecah kereta. Kenapa? Dia tanya, you berapa tahun dah sudah jadi sini? Tak pernah datang. Tak pernah datang, tak pernah bagi servis kepada rakyat di Tambun. Jadi itulah. Saya kadang-kadang kita rasa sedih. Kita tengok macam mana parti kita ni udahlah PH dibenci oleh, kalau tak jaga dibenci oleh rakyat. Kemudian wakil-wakil kita pula tak jaga, nanti dibenci oleh rakyat. Dan kita nak pulihkan pula. Macam mana kita nak pulihkan imej? Sebenarnya kita bukan begitu. Sebenarnya pejuang reformasi ini adalah pejuang yang membela rakyat, bersama dengan rakyat. Pejuang reformasi ini membela semua kaum, Cina, India, Melayu, semua kita bela. Kita tak tengok satu agama, semua agama kita memberi layanan yang sama. Itulah yang kita belajar dari Anwar Ibrahim. Jadi pada malam ini tuan-tuan, itulah realitinya. Dan saya, kalau tuan-tuan ada waktu jalan-jalan ke Tambun pada 22 bulan, kita adalah sediakan makanan nasi. Kita grup dapur darurat akan turun. So kita buatlah makanan apa yang patut di sana. Jadi tuan-tuan boleh tengok macam mana suasana, suasana sebelum pilihan raya yang betul-betul. Ini kita lihat bagaimana. Kalau katakan mereka masih menunjukkan style, gaya gangsterism ni, gangster ni, dan saya rasa ini petanda yang sangat buruk kepada masa depan parti ini. Kita cakap terus terang, sebab apa? Kalau kita tak bercakap terus terang, buat apa kita nak masuk bawah kapet semua? Sebab nanti yang hasil daripada kita letak segala najis, segala kotoran bawah kapet, dan mau tak mau satu ketika nanti dia akan terkeluar juga dan kita akan ditinggalkan oleh rakyat. Saya teringat Anwar Ibrahim bercakap masa kongres, masa Convention Generasi Keadilan. Relevannya kita kenapa? Kenapa kita relevan? Kita relevan sebab kita bersama dengan rakyat. Kalau kita tidak bersama dengan rakyat, kita tidak relevan. Nak relevan apa? Kalau nak kata kaya, ini pemimpin UMNO lebih kaya. Orang hantar duit daripada Singapura, 1 juta tiap bulan, bagi tangan, by hand. Tuan-tuan, boleh jual segala maklumat ke apa, semua boleh jual. Jadi apa yang kita nak? Kalau nak jadi kaya, masuklah UMNO. Kalau nak jadi katakan hebat berpidato apa, boleh, PAS pun ada. Kan? Mula-mula kata kita boleh ubah 5 hari, lama-lama dah masuk 5 bulan dan 6 bulan, apa pun tak jadi. Okey tuan-tuan, itulah saya harap tuan-tuan kalau ada saudara-saudara di Tambun, bagi tahu ke mereka. Saya harap juga Abang Francis kita ni, saya alhamdulillah tim India yang sebelum ini menyokong kuat kepada pihak pelaksana tu sudah bersama dengan kita, dan nampaknya mereka serius. Berada Sega dan juga Basu. Cuma sayangnya Sega ni di saat-saat akhir mereka terminatekan. Tak tahulah macam mana cara sampai boleh
beliau digantung keahlian. Kadang-kadang kesian juga. Saya komplain lah, kalau dah komplain semua. Hanya kerana dia pergi, oleh kerana dia gunakan NGO-nya, dia mendapatkan bantuan daripada Perikatan Nasional. Sebenarnya takkanlah kerana kita daripada NGO, sebuah NGO, kita boleh ditamat ataupun digantung keahlian kerana mendapatkan bantuan untuk personalnya, untuk rakyat di Tambun. Saya berharap sekali pertemuan ini, dan kalau perlu maknanya kita mesti kekalkan dengan gerak kerja kita. Otai Reformis mesti mengekalkan prinsip-prinsip perjuangan seperti mana yang kita mula-mula dengar. Kita dengar apa? Kita dengar di Masjid Negara, laungan rakyat tentang undur Mahathir. Bergema satu Kuala Lumpur, undur Mahathir, undur. Kemudian kita juga pernah kata sebelum PRU 14, kita pernah buat kempen tangkap Najib, beribu-ribu rakyat. Dan kali ini saya juga mendapat informasi katanya veteran juga akan buat juga, dan kita mesti mengekalkan momentum kita selepas pemilihan ini untuk terus mengadakan demonstrasi, desakan-desakan yang berterusan. Kita tak boleh mengikut seperti mana ini, sebab kalau kita lalai, mereka akan bully kita dan lakukan pelbagai perkara. Hari ini tadi saya tanya, ayam dah tak ada besok, sebab ada tempat ayam tak ada. Satu daripada sebabnya kenapa? Sebab bila tidak diadakan AP, lalu alasannya ayam musim panas macam rasa kata, musim panas ni tak berapa selera makan. Okey tuan-tuan, itu dulu. Nanti ini abang ibu kita, anak muda bergaya yang masih singgah. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita sama-sama meneruskan perjuangan ini.